Hai semua, apa khabar? Adakah anda semua sudah bersedia untuk melukis? Ya, hari ini sekali lagi kita akan melukis. Nak lukis apa? Kita akan melukis gambar rajah sinar. Jadi, kita masih lagi dalam topik 7.1 pembentukan imej oleh kanta. Jom kita lihat sama-sama. Jenis kanta dan juga kedudukan objek akan mempengaruhi ciri-ciri imej. Jadi sebelum kita melukis gambar rajah sinar, kita kenal pasti dulu beberapa istilah optik yang penting. Ini merupakan kanta cembung di mana di bahagian tengah merujuk kepada pusat optik. Dan garisan yang melalui pusat optik dikenali sebagai paksi utama. Paksi kanta pula merujuk kepada garisan yang berserenjang dengan paksi utama dan melalui pusat optik. Jadi sekarang kita akan lukiskan gambar rajah sinar apabila kedudukan objek adalah lebih daripada 2F, iaitu pada kedudukan jauh daripada kanta. Langkah pertama ialah lukiskan sinar cahaya yang tidak terbias melalui pusat optik. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Iaitu bermula daripada bahagian atas objek, lukiskan satu garisan sehinggalah ke pusat optik. Ingat, cikgu sudah pun ajar sebelum ini, sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak akan terbias. Jadi kita akan lukiskan sahaja satu garis lurus. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehingga paksi kanta. Langkah ketiga, lukiskan sinar cahaya yang terbias dan melalui titik fokus. Ingat, apabila sinar cahaya melalui kanta cembung, sudah tentu ianya akan terbias. Dan kanta cembung merupakan kanta penumpu. Maka kita lukiskan sinar cahaya yang terbias, tetapi pastikan ianya melalui titik fokus. Ekstrapolasikan garisan atau sinar cahaya supaya kita jumpa titik persilangan. Jangan lupa untuk melukis anak panah. Di titik persilangan inilah kita akan lukiskan imej. Jadi lihat imej yang terbentuk. Apakah ciri-ciri imej? Kalau kita lihat pada saiznya, kita dapati bahawa saiz imej adalah lebih kecil daripada saiz objek. Dan cikgu lukis imejnya songsang. Jadi bagaimana kita tahu imej itu perlu dilukis songsang atau secara menegak? Lihat pada objek dan juga imej. Seandainya objek dan imej terletak di sisi kanta yang bertentangan, maka imej perlu dilukis secara songsang. Contohnya dalam situasi ini, objek terletak di sebelah kiri kanta, manakala imej terletak di sebelah kanan kanta. Memandangkan ianya bertentangan, maka pastikan anda lukiskan imej yang songsang. Imej yang terbentuk juga adalah nyata. Sebab apa nyata? Lihat pada titik persilangan di mana imej terbentuk, kita dapati cahaya menumpuk. Apabila sinar cahaya menumpu pada titik persilangan di mana imej terbentuk, maka itu merupakan imej yang nyata. Apabila anda sudah melukis gambar rajah sinar, pastikan imej anda berada di antara F dengan 2F. Apakah contoh alat optik di mana kedudukan objeknya lebih jauh daripada 2F? Ia adalah kamera. Sekarang kita akan lukis pula gambar rajah sinar bagi kanta cembung di mana kedudukan objek adalah pada 2F. Langkah pertama adalah sama, iaitu lukiskan sinar cahaya yang tidak terbias
dan melalui pusat optik. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Langkah ketiga, lukiskan sinar cahaya yang terbias dan pastikan ianya melalui titik fokus. Ingat, jangan lupa lukiskan anak panah. Jadi pastikan garisan yang kamu lukis adalah cukup panjang sehingga terdapat titik persilangan. Jadi sekarang bolehlah kita lukiskan image. Jadi apa ciri-ciri image yang kita akan dapat apabila kedudukan objeknya ialah pada 2F? Lihat image yang terbentuk. Image yang terbentuk dari segi saiznya adalah sama saiz dengan saiz objek. Dan memandangkan image terletak di kedudukan bertentangan dengan objek, kita akan lukiskan image-nya terbalik iaitu songsang. Dan sekali lagi, titik di mana image terbentuk, kita dapati sinar cahaya menumpu. Maka ini merupakan image yang nyata. Dan image yang terbentuk mestilah terletak betul-betul di kedudukan 2F. Iaitu kedudukan objeknya ialah 2F dan image-nya pun terbentuk di kedudukan 2F. Contoh alat optik yang mana kedudukan objeknya adalah pada 2F ialah mesin fotostat. Seterusnya, kita akan melukis gambar rajah sinar bagi kanta cembung di mana kedudukan objeknya adalah di antara F dengan 2F. Untuk itu, cikgu minta semua untuk pause atau hentikan video ini buat seketika dan lukis sendiri berdasarkan langkah-langkah yang cikgu dah ajar. Untuk melukis gambar rajah sinar, kita akan mulakan dengan langkah pertama iaitu lukiskan sinar cahaya yang tidak terbias melalui pusat optik. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Langkah ketiga, lukiskan sinar cahaya yang terbias dan mestilah melalui titik fokus. Pastikan anda ekstrapolasikan garisan atau sinar cahaya sehingga terdapat titik persilangan dan lukiskan image. Memandangkan image terletak di kedudukan bertentangan dengan objek, maka image mestilah dilukis songsang. Lihat pada saiz, kita dapati bahawa saiz image adalah lebih besar daripada saiz objek. Dan sekali lagi kita nampak bahawa titik di mana image terbentuk, sinar cahaya menumpu. Maka ini merupakan image yang nyata. Dan image yang terbentuk juga adalah di kedudukan lebih jauh daripada 2F. Contoh alat optik di mana kedudukan objeknya adalah di antara F dengan 2F ialah projektor. Apa pula ciri-ciri image yang terbentuk apabila kedudukan objek adalah betul-betul pada titik fokus? Jom kita lukis gambar rajah sinar. Langkah pertama masih sama, lukiskan sinar cahaya yang melalui pusat optik tanpa terbias. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Dan langkah ketiga, lukiskan sinar cahaya yang terbias dan pastikan ianya melalui titik fokus. Jangan lupa lukiskan anak panah. Kalau kita lihat apa yang dilukiskan ini, kita dapati bahawa tiada titik persilangan. Jadi kita cuba ekstrapolasikan sinar cahaya ini ke belakang dan masih sama, iaitu tiada titik persilangan.
Jadi dalam situasi ini, kita beranggapan imej terletak di infinity. Ciri-cirinya ialah dibesarkan, tegak dan maya. Untuk kedudukan objek pada F, imej tidak perlu dilukis. Contoh alat optik di mana kedudukan objeknya adalah pada F ialah lampu sorot, iaitu spotlight. Akhir sekali, kita akan melukis gambar rajah sinar bagi kanta cembung di mana kedudukan objeknya adalah di antara titik fokus dengan pusat optik. Langkah pertama, lukiskan sinar cahaya yang tidak terbias melalui pusat optik. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Dan langkah ketiga, lukiskan sinar cahaya yang terbias dan mesti melalui titik fokus. Jangan lupa untuk melukis anak panah. Perhatikan gambar rajah sinar yang dilukiskan. Kita tak jumpa titik persilangan. Jangan bimbang, kita cuba pula untuk ekstrapolasikan sinar cahaya ke belakang. Sehinggalah kita jumpa titik persilangan dan di situlah kita akan lukiskan imej. Ingat, garisan yang dilukis atau diekstrapolasikan dan juga imej yang dilukis mestilah menggunakan garisan putus-putus. Ini adalah kerana imej yang terbentuk adalah maya. Kenapa maya? Lihat pada titik di mana imej terbentuk. Cahaya bukannya tertumpu di sini, sebaliknya sinar cahaya mencapah. Imej juga dilukis secara menegak kerana imej dan objek terletak di bahagian kanta yang sama dan pastikan kedudukan imej anda terbentuk lebih jauh daripada titik fokus. Contoh alat optik di mana kedudukan objeknya adalah di antara titik fokus dengan pusat optik ialah kanta pembesar. Iaitu apabila kita menggunakan kanta pembesar, sudah tentu kita akan mendekatkan objek iaitu buku dekat dengan kanta supaya kita mendapat imej yang lebih besar dan juga tegak. Kita sudah pun belajar untuk melukis gambar rajah sinar bagi kedudukan objek yang berbeza apabila menggunakan kanta cembung. Jadi tips yang cikgu nak kongsikan di sini ialah sekiranya imej yang terbentuk adalah terbentuk di sebelah kiri kanta, seperti mana yang kita lukiskan dalam contoh ini, imejnya mestilah tegak dan juga maya. Manakala apabila gambar rajah sinar dilukis dan kita dapati imej terbentuk di sebelah kanan kanta, ciri-cirinya ialah songsang dan nyata. Sekarang kita akan lukiskan pula gambar rajah sinar bagi kanta cekung. Adakah langkah-langkahnya sama seperti kanta cembung? Jom kita lihat sama-sama. Langkah pertama masih sama iaitu kita akan lukiskan sinar cahaya yang tidak terbias yang akan melalui pusat optik. Langkah kedua pun masih sama, kita akan lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehingga ke paksi kanta. Dan langkah ketiga ialah kita akan lukiskan sinar cahaya yang terbias. Ingat, ini merupakan kanta cekung yang juga dikenali sebagai kanta pencapah kerana sinar cahaya akan mencapah. Dan ingat, ianya perlu melalui titik fokus. Jadi bagaimana ianya nak melalui titik fokus? Kita perlu ekstrapolasikan sinar cahaya ini ke belakang supaya ianya dapat melalui titik fokus. Dan nampak tak titik persilangan? Maka bolehlah kita lukiskan imej. Jadi apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Kita boleh lihat dari segi saiznya, imej yang terbentuk adalah lebih kecil berbanding saiz objek.
Dan ingat lagi tips yang cikgu bagi, memandangkan imej terbentuk di sebelah kiri, ianya dilukis secara tegak dan merupakan imej yang maya. Apa pula ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cekung apabila kedudukan objek adalah di antara titik fokus dengan pusat optik? Jadi langkah pertama, kita akan lukiskan sinar cahaya yang akan melalui pusat optik tanpa terbias. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Dan langkah yang ketiga, lukiskan sinar cahaya yang terbias dan melalui seolah-olah titik fokus. Di mana kita dah belajar sebelum ini merupakan kanta cekung di mana sinar cahaya yang melaluinya akan mencapah. Jadi kita akan lukiskan satu lagi garisan ke belakang, iaitu garisan yang diekstrapolasikan ke belakang mestilah menggunakan garis putus-putus. Jangan lupa untuk melukis anak panah. Sekarang kita sudah pun ada titik persilangan di mana kita boleh lukiskan imej. Jadi apa ciri-ciri imej? Sekali lagi, kalau kita lihat pada saiznya, saiz imej adalah lebih kecil berbanding saiz objek. Imej juga adalah tegak dan juga maya. Jadi untuk kanta cekung, ingat ya, ciri-ciri imej adalah sama, tidak kira di mana terletaknya objek. Jadi imejnya mestilah dikecilkan, tegak dan maya.